Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minan najihin wa alhiqna bis salihin wa amitna muslimin وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada malam ini saya berterima kasih terutama kepada Pak Chu dan ahli majlis ilmi di Kampung Cerong pada malam ini serta dengan yang mengikut dalam live secara langsung pada malam ini juga. Alhamdulillah wa syukrulillah subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam keadaan hujan, saya mari daripada Serong tu 2-3 tempat hujan lebat, terutama nak masuk ke Lubuk Ria, hujan lebat nas itu. Alhamdulillah wa syukrulillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat, muslimin muslimat, ahli majlis ilmi sekalian, tajuk Pak Chu duk suruh saya kecek ni mengenai dunia semasa jugalah. Suruh tu cuma jadi saya cuba nak peralu sikit pembicaraan tu, takut jadi luah dah. Siapakah kita tidak boleh faham. Kita kena tahu kata Bismillahirrahmanirrahim, pertama kalinya kita baru lepas daripada penyakit besar sekali ni, penyakit COVID ni. Allah 2 tahun mai duduk satu cubaan hebat dalam masa 2 tahun lebih ni. Jadi masa 2 tahun lebih ni dia tidak akan berlalu begitu saja. Kita kena ingat situ. Dia bukan pasal jenis dia berlaku dengan tidak ada hikmah, dengan tidak ada penilaian. Tak ada. Dia ada tu. Jadi lepas pada 2 tahun mari tu, dalam masa 2 tahun ni tu, jadi kita boleh tahu terutamanya balik Allah Subhanahu Wa Taala sendirilah tahu kata siapa yang berjaya, siapa yang rugi. Ada 2 tu. Siapa yang berjaya dalam kegawatan berjangkit ataupun penularan COVID ni, berjaya dia, boleh mengangkat darjat dia, boleh ampun dosa dia, dan barangkali dengan sebab COVID ni boleh siapakah dia tu masuk syurga Allah. Allah redha kepada dia. Allah ampun segala dosa dia. Gapo saja dia buat, tu Allah Alam. Tapi Allah ampun dosa dia. Tu orang berjaya. Tapi waktu yang sama, ada juga orang rugi. Orang bankrupt dengan sebab ada COVID ni. Rugi dia dunia dan akhirat. Dunia tu tak ada masalah lah, boleh cari ganti. Tapi akhirat dia. Dengan sebab Allah SWT uji dia tu, jadi menyebabkan dia tu rugi sampai ke akhirat. Waktu baik kelimah-kelimah yang Tuhan benci, Tuhan marah, Tuhan tak kenal Allah, sampai ke Tuhan tu marah dia, laknat dia dan memasukkan dia dalam api neraka. Yazambillah. Walaiyazubillah. Ada. Jadi kita ni duduk di antara tu, orang berjaya ke, orang tak berjaya. Pan, remai pan. Bon, gapo dia panggil toksok hak baru ni. Baru ni ujian. Kita duk sebut kata ujian. Ujian ke apa ujian? Sok dah. Cuma sok hak Allah SWT beri pada kita. Tak serupa dengan kosok kita duk buat budak tu. Kau alih bojing apa semua boleh kanan 40-50. Kita tak serupa lah. Tapi itu adalah ujian. Bala, ibtila, mihnah. Ikut nak kata lah. Musibah. Ikut kita nak kata apa. Tapi itu adalah ujian. Apabila ada ujian, ada penilaian, ada nilai.
Apabila ada nilai, balik Allah SWT, rugi laba tu ya, syurga neraka, dosa kau pahala. Tu ya. Daripada segala bentuk jenis ujian yang Allah SWT bagi kepada kita sepanjang 2 tahun. Cuba kita cek masing-masing. Saya tak boleh nak cek apa kita. Mula-mula tubik lagu mana, mari duduk, awak panggil, ada kedok kita dok kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladzina idza asabatuhum musibah kan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kedok kelimah mula-mula kita tubik lagu tu. Apabila kita dicoba ada apa dia kena, misalnya kita ada apa kita ada kena, lagu mana kita boleh letak neraca, kita boleh letak orang panggil timbangnya perasaan kita, iman dan akidah kita sewaktu kita boleh terima berita kata kita dijangkit oleh penyakit COVID. Lagu mana saat mula-mula? Kita nak boleh letak lagu mana? Kerana dia panggil sabar tu, hak mula-mula tu dah tu. Inna sabru fi as-sadmatil ula. Hak mula-mula tu. Pok kena tu, kita nak tak lagu mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahilladzi. Ikut kita nak kata. Kau pasal kita meradang, pasal kita jenis wawun, kita kriat, kita siriat, kita tak boleh nak kecek, berasa kecil hati, waris pun tak tahu masuk, waris tak boleh nak ziarah. Dia berkata dia penyakit tu, penyakit tak boleh ziarah. Kau sudah, kau bahasa serabut, orang bahasa, kita bahasa saing-saing, kawan-kawan, waris-waris pun tak cara berlaku. Nah, tahu pun tak boleh, tak ada tahu juga. Tu jadi kecil hati, siapa kau pecah, waris-waris, adik-beradik. Nah, selarat tabuk habis. Dengan sebab COVID. Ada kematian. Banyak bapak kita ada mati. Keluarga saya balik sebelah air kubur tu tak ada pakat kena belakang sikit banyak sorang, tapi tak ada siapa mati. Tak ada siapa kematian, alhamdulillah. Tak ada bunyi mana, tapi keluarga di balik Tok Bandar ni, keluarga isteri tu tiga orang. Nah, mak saudara balik orang ahli tu. Mak saudara tikah hak mula-mula hak adik. Lepas tu dalam seminggu 2 minggu balik kakak pula dah 2 orang. Jadi keadaan tu gawat sangat duduk dalam keadaan mula-mula tu Allah pakat takut. Tu dia panggil lepas pada tu pak saudara pula dah meninggal dunia dengan sebab COVID-3. Tu dia. Jadi kapung supaya dengan di Serong sekalipun Allah di Serong tu taning tu di kawasan Khartoum hak teruk sekali. Lepas pada Khartoum tu di Serong pula dah. Dalam Serong tu Musam di Mahawidyalaya di Jamiah tu lah. Hak teruk sekali. Kita terpaksa kena duduk kurung dalam tu 3-4 minggu apa tak jemaah. Duduk dalam rumah. Dia mau suruh paksa mai suruh duduk dalam rumah duduk. Tak boleh kita pergi ke mana. Jadi berasa kata dunia ni sepik sangat duduk. Cuma boleh ada berita ni. Mujurnya ada berita, kita boleh berhubung dengan telefon, boleh dengan line, boleh tengok berita-berita kali luar. Sekiranya sepengah dulu, tak ada line, tak ada gapo, tu boleh jadi duduk dalam gua sungguh 3-4 minggu dah. Jadi beberapa minggu yang keempat tu rasa tak boleh nak lah, tak boleh nak tubik. Curi tubik pergi ikut jalan. La ilaha illallah, orang geger dalam jalan ni. Duk pergi mari kita duduk di Serong tu ya kena kurungnya. Dia mulai biasa gitu. Oh, jadi ya Allah, nikmatnya kebebasan. Nah, berasa tahu. Mula berasa tahu kata bebas ni jadi satu nikmat besar setelah daripada kita dikurung 3-4 minggu tu 4-5 minggu situ dah. Jadi macam-macam Allah SWT cuba dah. Dengan kata-kata ada berita palsu, gitu percaya pula tersebarnya berita palsu. Macam-macam kan? Cara kita nak menerima apa dia berita tu ada setengah kata di mana saja kita ada COVID di situ kita pergi. Nah, siapa-siapa tak orang panggil apa duduk percaya dengan apa dia panggil duduk dekat ni kena katuk ni orang tu tak beriman kepada Allah. Gisuk situ nah siapa. Nah, orang tak tawakal kepada Allah. Jadi hebat kita ni. Nah, tawakal ni tinggi kita perasan. Jadi kita boleh belajar di manakah tawakal dan di manakah dia panggil kita nak serah kepada Allah SWT. Situ tu, semua tu orang panggil Tuhan duk nilai belaka. Neraca hak dia lah. Mengikut neraca hak Allah SWT. Jadi semoga kita boleh keluar daripada wabak COVID ini dalam keadaan orang yang
berjaya. Dah, insya-Allah dia orang yang berjaya. Yang dapat orang panggil diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya mengenai apa dia hak dunia seperti mana saya wayak saat ni. Jadi kita saya nak ajak pok-pok kita tu panggil mari duduk tengok tubuh badan Islam tu sendiri malam ni. Sebelum daripada kita nak pergi tengok jauh gapo Ukraine, gapo Rusia, koloni jauh, tapi jauh pun tak dekat dengan kita, tak dekat. Cuma jadi saya duduk nak ambil orang panggil secara umum pandangnya kalaulah misalnya Islam tu jadi suti orang, jadi satu jasad sore ataupun jadi pohon kayu sepohong. Jadi pohon kayu tu lagu mana? Berasa kau segar ke tak? Kau berasa kering, berasa subur, berasa kata deher dia tu cabai, lepas tu beri buah yang molek dengan hijau, daun-daun. Lagu mana kita berasa? Jadi di sini saya duduk nak ambil satu tajuk buku apa dia seorang mufakir ahli fikir orang apa dia pada masa dulu Mesir. Nah, dia tulis sebuah buku pada masa dulu Al-Islam baina jahli ummatihi wa ajzi ulama'i. Dia panggil apa? Islam ni duduk di antara kejahilan umatnya dan kelemahan ulama'nya. Dia tulis dua tu. Lepas tu dia bicara lah, dia tulis dalam tu lagu mana umat Islam tu diserai penyakit jahil, penyakit tak reti. Nah, apa dia tentang agama, tentang dunia dia bicara panjang lah. Lepas tu kelemahan ulama. Ulama pun lemah. Tak boleh nak beri hukum-hukum fatwa yang semasa. Tak ada nak buat wicai, tak ada nak mengemukakan benda-benda baru, nak tunjuk benda-benda baru kepada masyarakat ni, tak ada ulama. Itu dia masa tu lah dia kata. Dia tak support dengan ulama masa dulu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dia mau karya kitab, dia mau buat teori-teori, dia mau istinbat hukum macam-macam. Dia mau boleh buat orang panggil kaedah-kaedah tertentu. Orang panggil penemuan ilmu, perpecahan ilmu tu banyak dia mau buat tubik masa dulu. Tapi ulama masa dia ni dalam sekitar 90 tahun baru ni, jadi tak erok, ulama tak erok. Jadi saya baca buku ni, alhamdulillah lama dah juga. Cuma kalaulah learning tu dia panggil kena tambah lagi. Kena tambah lagi umat Islam ataupun Islam ni di samping dia tu menghadapi kejahilan ummah, kelemahan ulama, yang ketiganya duduk di bawah penipuan musuh. Wakai di a'daihi. Penipuan musuh. Musuh duk tipu, musuh duk rancang, musuh mai duk putablik untuk nak melemahkan Islam. Musuh. Jadi dahlah kita tak reti, kita jahil. Dahlah ulama pemimpin lemah. Kena tipu pula dah. Kena mai duduk rancang plan untuk nak berjatuh Islam, umat Islam ni. Banyak pula dah. Dengan segala macam penipuan. Dengan segala macam penipuan. Nanti kita akan dengar kupas sasa. Yang ketiga. Yang keempat. Watafarruqi kalimatihi. Dan perpecahan kalimah-kalimah umat Islam. Pecah. Dan ni kita tengok pecah kan. Kuat tu, kuat ni. Ustaz nak kecek ke apa semua macam. Ustaz tu file mana. Jadi siapa tanggung tu dah. Nah, tu perpecahan daripada dalam. Gi sampai ke peringkat antara bangsa, negara, duk pecah gi mari. Gomo, perih gi mari. Puluh-puluh tahun. Kembali supaya dengan, na'udzubillah, supaya dengan masa jahiliah dulu. Duk perih sama-sama sendiri beratus-ratus tahun. Jadi di sini cuba kita kupas 4 perkara ni malam ni. Islam di antara kejahilan ummah, kelemahan ulama, penipuan musuh dan perpecahan kalimah. Allah, siapa cerah pun boleh kecek. Lagu mana kita nak tahu kata ummah ini tak erti jahil. Bunyi jahil ni bunyi baik-baik. Nah, jahil-jahil ni padahal tak erti situ, tak erti lah. Dia panggil Muhammad Ghazali ada sebut kata,
Allah Subhanahu wa taala ni dia bijak, dia buat ummah ni setara perintah pertama dalam Quran, dalam syariat Islam, dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah pertama kita tahu belaka dah kan? Gapo perintah pertama pai amal? Tidak kau Iqra. Ayat turun mula-mula dah tu. Ayat apa? Ayat Iqra. Iqra tu เป็นประโยคคำสั่งใช้เป็นคำสั่งจงอ่าน suruh baca ayat mula-mula dalam beribu-ribu ayat atas. Nah, berapa puluh ribu kelimah. Data-data Tuhan yang dipilih kelimah yang menunjuk kepada baca, Iqra. Imam Ghazali kata setara tu pun umat Islam tak baca, tak erti dan jahil. Sedangkan ulama orang panggil ummah hak pasal Eropah tu tak ada turun ayat Iqra. Tak ada suruh baca tapi dia pandai baca, buat buku tiap-tiap hari dan orang dia baca belaka. Allah, hak tu kena sungguh kita. Katakan Iqra ni besarlah. Padahal masa tu, masa Nabi tu, duk pergi tu, masa Nabi duk di Mekah dia pergi, masyarakat masa tu sebenarnya kita berasa kalau kita mikir sama-sama kita tu kelimah perintah apakah yang sesuai dan patut Tuhan bawa turun pada Nabi Muhammad pada ketika tu. Nak suruh ke apa? Nak suruh apa? Hak maksum tisut. Cuba kita mikir kita. Aku nak salah nak suruh ke apa? Suruh ke apa? Suruh nane. Izra gitu. Watajir. Nego. Kau apa? Haribu, pergi. Uktulu, musuh. Bunuh. Gapo kelimah-kelimah yang sesuai apabila kita mari duk tahu keadaan Mekah pada masa dulu, masa Nabi. Suruh ke apa? Tak ada siapa nak boleh jawab ni. Haribu? Pergi. Hariru? Hariru? Apa makna hariru? Bebas berdekor lah. Berdekor. Taklah tu macam ya asal darah kot tu. Hariru. Sepatutnya kerana masa tu Nabi Muhammad duduk bawah jajah Abu Jahal belaka tu, tak ada nama Nabi Muhammad. Sejak hari duduk kuasa demo sejak hari ni. Demo tu saja kan 300 lebih, 390 ekor duduk keliling Kaabah lah. Duduk dalam sejak hari tu 390 dalam sejak hari. Di Comrom, di rumah, di cabai pak, di kedai kopi, pada bola. Tak ada pada bola satu. Di Comrom, di Semakong, gapo-gapo. Hak tu beribu tak tahu banyak mana. Hak ni hak kecek ni, hak kita duduk ngapa ni 390. Dalam sejak di Kaabah 390 ekor. Di rumah tak tahu banyak mana. Hak rap kek 10 ekor kali. Dapur, bilik tidur. Macam-macam ikut tak. Pak kita biasa pergi bakok. Saya biasa sekali turun stesen kapal, naik taksi. Ya Allah, depan tu beratus ngetok tokok halu tak atas itu dia tu. Takut lagi, tulis lagi. Allah Rabbi. Kita duduk depan dah, tak duduk turun belakang, duduk depan semua, belakang ni. Oh, kita pun bahasa kata dia mau เยี่ยมนะดีมากนี่พี่เนี่ยท่านยกกระแล้วองค์ไหนที่พี่นับถือมากที่สุดอ๋อเดี๋ยวมาอ๋อเนี่ยนะฮอตนี้hak dia kerencai ที่สุด patu kalau dia nak puja tu pas saya tanya kata แล้วคนอื่นไม่น้อยใจเลย kalau baru tahu supaya anak kita duk puja nak sore tu nah orang lain rezeki juga pisau pun duk pergi dia bunga duk pergi dia semua duk pergi dia semua orang lain lagu mana dia paling tengok lagu mana dia ni tapi kita kecap aja dengan dia nah lagu mana dia jadi hak tu atas kereta
Jadi nak ayat kata, ni kita kata atas utas berapa ekor. Dia nak pergi perai, dia pergi tanya berapa ekor. Tuhan-tuhan dia. Banyak. Sepatutnya wahariru saat ni, ataupun ihdimu giputuh. Apa dia, berala-berala supaya ngapak membuat dulu. Nah, Nabi Ibrahim biasa berutuh. Dah, sorry dia. Biasa kata, dah. Nada. Turut tu, sepatutnya ayat-ayat Al-Quran, kalau turut pemikiran kita, sepatutnya kena turun ayat, bukan ikra. Tak sesuai langsung suruh ikra. Surat tak ada. Nabi tak pernah baca, tok guru tak ada. Sekolah tak ada, pondok tak ada. Sekarian kanson tak ada. Banjakat orang untuk nak baca tak ada. Tiba-tiba, mari suruh baca. Apa tu? Tapi nak ayat kata Imam Ghazali, apa dia, Ustaz Ghazali, apa dia, di Mesir pada itu dia ayat kata, setara tu pun orang kita tak baca juga. Siapa kalau ni pun tak baca kan? Taklid buta. Bo tak baca, dia pasal royak cerita, dia tak baca. Dia tak baca, dia tak nulis. Bo tak nulis, jadi dia panggil dengar royak je lah. Nampak kita ni dengar belakang tak itu kan? Dengar. Sedaplah dengar hak duk royak lah ni, bo klik gitu lupa habis. Mana terlalu orang panggil halang otak nak ingat habis hak kita kecek ni. Tak boleh jadi. 10 minit mula-mula je ingat. Nah, kita dengar orang ngajar tu 10 minit mula-mula. Ya tak boleh, ya tak mampu untuk kita nak ingat habis kelimah-kelimah hak tu guru duk royak. Tapi, pasal jenis duk dengar orang ngajar, dengar lagi. Tak pada. Tapi, hak sepatutnya, kena baca, kena tulis surat. Saya nak main, kena tulis dulu kerana. Lepas tu kita baca, kita boleh kaji semula. Hak tu baru yang lekat ilmu ni. Tak. Nah, jadi pada tak baca, tak menulis. Bawa tak nulis, tak royak pergi mari. Buah-buayak pergi mari tu. Dia jadi lagu lain teruk. Nah, gagok dia jadi boleh jadi gapo tak tahu. Hak pasal jenis buayak. Nah, saya ingat hak rahimahullah Dr. Jihad duk royak bagi. Nah, mutah ni tubik gagak itai kan. Saya rasa royak bagi dah. Mutah boleh tubik gagak itai. Oh, Pak Mak tu mutah. Kawan tu royak Pak Mak. Yang kedua tu dia dengar kata, oh Pak Mak ni mutah tubik darah. Yang kedua, yang tiga dia pergi tambah pula. Mutah tubik darah hitam. Yang tiga. Bawa yang keempat, Pak Mak ni mutah tubik darah hitam sepengah gagak. Yang keempat. Yang kelima, Pak Mak mutah tubik gagak berat. Mak tubik gagak. Mutah tubik gagak. Daripada mutah biasa saat ni. Berita sama sekapung tu satu tu. Dia tubik Pak Mak mutah tubik gagak berat. Sebab apa? Sebab kita duduk buayak ni. Cerita duduk buayak pergi mari. Jadi daripada situ tu, dengar dongeng, cerita khurafat. Tak ada jadi orang duduk mengaji berfakta. Dia panggil fang dengan headphone, dengan laktan. Tak ada. Duduk dengar orang buayak. Situ. Nah, jahil tentang agama. Jahil bagaimana nak menyelamatkan diri daripada keluarga, daripada api neraka. Menyelamatkan diri dan keluarga daripada api neraka. Ada kes-kes murtad dalam Islam ni, ni macam-macam kan. Nah, na'udzubillah min zalik. Di Malaysia ni baru ni duk hebat 2-3 kes kan. Duk mai hina Islam. Kes apa kes kerana dia tak tahu tu ya. Kes dia tak tahu. Jahil dengan agama, dia tak tahu kelimah dia waktu tubik tu. Jadi orang panggil begitu tajam dan begitu orang panggil menyeleweng daripada landasan yang sebenar. Pak kita pun ada wairung-wairung lah ni macam-macam dah. Nah, siapa kau mai royak kata belalah kecek bahasa Sia, bahasa Thai tu dah. Ada dia tubik dalam klip. Dosa ni serah saya. Saya buat dosa ni serah saya dan saya nak beralasan, nak pergi kecek, nak pergi berdialog dengan Allah dari akhirat esok. Pak demo tak salah saya. Jadi saya buat dosa ni, saya khabar, saya tahu kata saya buat dosa. Tapi lepas kawan. Kawan nak pergi tiang, kawan nak pergi headphone, tona Allah, dua tua sana. Dapat Allah. Tubik dah. Pak kita ni tubik lah. Kelimah lagu tu. Anak cucu kita. Tubik kelimah lagu tu. Tu orang panggil
Daripada tarbiyah. Lepas tu dia royak kata dia ni pun anak ustaz, anak orang alim, anak orang ngaji agama juga, tapi dia jadi lagu ni. Dia nak jadi lagu ni. Orang lain tak usah ada. Dan dia ada alasan nak pergi beralasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelimah ni, ya Allah, kalau budak tu, anak tu tidak bertaubat, mungkin kelimah ni merupakan kelimah yang Allah Subhanahu wa taala murka sekali. Marah. Ini marah. Kita bahasa dengar ada hadis, kelimah yang Tuhan benci sekali, marah sekali, ialah kelimah apabila ada orang mai royak ke dia, ittaqillah, mu takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Dia kata kena, alaika binafsik, mung ha aku. Ya mayung kat chan. Kelimah ha alaika binafsik, hak tu kelimah yang Tuhan marah sekali. Jadi kelimah lebih kurang ni, jangan duk padu aku. Jangan duk padu aku. Tu. Tu. Jadi Tuhan marah, ya Allah. Dia minta dia bertaubat. Dia tak tahu kata di hari akhirat esok tu mulut dia tak boleh kecek. Lidah dia tak boleh kecek. Kalau Yasin kita duk baca semua, tak boleh kecek. Benar kita duk kecek pandai orang panggil bijak sara mana beralasan jadi tanai kuam kecek pandai benih atas dunia ni. Akhirat esok al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut hak boleh kecek, tak boleh kecek. Tuhan menteri, Tuhan katuk habis mata. La ta'tadirul yaum, kun yama'ang headphone niวันนี้. Tuhan lari dah. Jangan beralasan pada hari ini. Tak ada alasan, tak ada perlu apa. Tak ada boleh kecek, tak boleh nak kecek. Siapa ke Nabi sendiri, Nabi Adam alaihi salam, ketika manusia berdoyong-doyong nak pergi minta syafaat pada Nabi Adam. Nabi Adam kata, oh aku tak boleh kecek daripada Allah, aku aku nafsi, tak itu kan. Tak boleh kecek daripada Allah. Kan aku ada salah, lagu tu. Padahal Tuhan pun dah dosa dia duduk ingat lagi dia ada salah sekarang atas buku. Di direct gitu Nabi Nuh kata, oh aku pun salah. Nabi Yunus kata Nabi salah. Nafsi belaka kan. Nabi Musa, Nabi Isa, pada Nabi Muhammad ya. Nah, Tuhan wi syafaat kubra kepada dia. Nah, maka di situ Allah wi syafaat kubra kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak royak kata Nabi sendiri tak boleh kecek daripada Allah sekiranya Allah tidak izin. Pada demo tu siapa? Tapi dengan sebab kejahilan berani kecek lagu tu. Jadi ummah duk orang panggil tak erti. Apabila tak erti, nah saya bukan kata nak kata pok kita ni tak erti belaka atau apa dak, tapi nak ayat kata sepatutnya kita kena tahu benda hak bahaya tu. Nah, api kita kena tahu panah, kita duk jauh. Nah, pisah-pisah hak bahaya kita kena jauh. Jadi nak boleh menuntun kita nak pergi kepada syurga, hak tu kena tahu. Wajib. Nah, fardu ain pada kita. Ini jahlul ummah, jahil. Jadi apabila jahil, orang boleh royak belaka. Dia pergi dengan ajzil ulama sana. Lemah ulama. Ulama lemah, ulama tak baca juga. La ilaha illallah. Bahawa ulama tak baca banyak, tak kaji buku, ulama nak kata mana? Nak mimpi ya. Dia panggil ulama mimpi. Saya mimpi. Sebab hidup besar mimpi itu pula. Allah, dia dunia YouTube ni kita boleh dengar belaka. Dalam sebenarnya cerita ni cerita lama dah, tapi saya pun baru buka tengok satu klip di Indonesia. Dia sebut, dia mengajar dengan bahasa Indonesia dia lah. Dia kata ada seorang alim, nama Wallahualam saya terlupa. Dia kata, dia tu mimpi berjumpa dengan Nabi. Ada seorang lagi wayak kata, jumpa dengan Nabi dengan Yaqazah. Yaqazah ni jaga dah kan. Jumpa dengan Nabi dalam keadaan jaga-jaga lagu ni. Jadi sahabat belakang lah buat dia ni. Kalau lagu mana? Mungkin jumpa dengan Nabi ni. Dia kata lagu mana? Apabila jumpa dengan Nabi, Tok Wali Ning minta kepada Nabi suruh hajjah hadisni bihadisin. Dia kata,
kamu berikanlah wahai Rasulullah, beri kepada aku dengan satu hadis yang kamu tidak beri hadis ke siapa-siapa pun. Allah. Boleh royak lagu tu. Kalau kita dengar lagu tu, jadi Nabi Muhammad ni sembunyilah tu, kitman. Kita duk ngaji Nabi tabligh, siapa agama dia kepada sahabat semua. Tiba-tiba hak ni mai duduk dakwa, ada lagi ajaran hadis hak Nabi tak biasa royak kepada sahabat. Mu ajar hak tu. Mu ajar hak tu ke aku. Kita nak bayar dulu ke? Kita berhenti dulu. Tu. Kalau kita bayar malah tengok waktu kalau ke. Waktu dulu. Siapa nak bayar? Saya semua dah. Bayar pasti kita sama semula. Kalau kan? Bayar saja. Bayar kerana mulia waktu. InsyaAllah. Kita bayar dulu. Lepas tu kita sama lalu. Siapa bayar? We ingat kita berhenti mana saat ni. Takut lupa. Bayar dulu. InsyaAllah bayar rekat-rekat. InsyaAllah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد Jazakallah khair. Jadi kita mai sama dah. Masuk waktu kita bayar, lepas tu kita pelawat Isya boleh. InsyaAllah. Jadi kita sambung insyaAllah. 3 perkara dah. Nabi pun beri selalu dah. Kawan tu minta. Beri minta royak dia satu hadis yang kamu wahai Rasulullah tidak pernah beri hadis ni kepada orang lain pun. Itu pun satu penghinaan kepada Nabi dah kalau duk bicara tu. Tapi tak apalah. Nabi pun royak 3 perkara. Yang pertama, sesiapa yang ada bau di bibir mulut dia gahwa. Gahwa ni kafir. Selagi mana di bibir mulut dia tu bau gahwa, maka selama itulah malaikat istighfar pada dia. So Nabi beri hadis. Nyop percaya. Ulama tu, orang panggil alim ulama dah, pakai serbai, pakai apa di Indonesia tu, kecek tu. Nah, jadi pakak percaya ada lah, hak duduk tulis komen. Oh, jadi pakak nak pakai kopi belakang lah. Gahwa. Tengok, yang boleh percaya lagu tu. Nah, dikali orang hadis ni, orang kedai kopi dah. Nah, orang menego gahwa dah. Kelebihan gahwanya lekat pipi mulut. Malaikat istighfar kepada dia. Ya Allah. So, lepas tu, yang kedua, pada saya terlupa. Ada 3 perkara dah. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak dengar ke klik ni? Tak dengar. Saya bubuh dalam Facebook saya ni, tak mari. Satunya gahwa. Yang keduanya buah sebeh. Buah sebeh. Sesiapa yang pergi buah sebeh ataupun duduk buah sebeh dia tak dalam poket mana-mana,
selama itulah dia dianggap orang yang bertasbih walaupun dia tidak bertasbih. Walau lam yusabbih. Jadi ambil wasabih boleh kocek, apa sabih. Kita tak tersebih tak apa, la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar tak apa. Tu dua. Yang ketiga gapo dah. Tak mari. Ya Allah. Mabuah sabih so. Allahumma salli ala Muhammad. Terlupa yang tiga tu dah. Jadi pentingnya dia panggil ada apa dia orang yang disebut sebagai ulama, member apa dia majlis ilmi ini untuk nak sebar hadis-hadis seperti ini yang tidak ada hubungnya langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan isi itu pun palsu dah. Tapi dia boleh sebut tergamuk orang pakat percaya belaka. Sebab apa? Ni di antaranya kita jadi ummah yang tak erti. Tak tahu nak nilai. Tak berdoa Allahumma arinal haqqa haqqa tu, warzuqna ittiba'ah. Tak biasa berdoa apa tu kan. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran akan kebenaran. Kami tu tahu benar-benar arinal haqqa, perlihatkanlah kami akan kebenaran, haqqa benar. Tengok benar-benar tu jadi benar. Gitu. Lepas tu kami tengok, lepas tu suruh ikut pula dah. Warzuqna ittiba'ah. Suruh ikut benar-benar tu. Wa arinal batila batila. Tolong tunjuk kepada kami benar hak plong, benar hak palsu tu, kami nampak jadi palsu juga. Tengok hak benar plong, nampak jadi plong. Tengok hak benar, nampak jadi benar. Lepas tu suruh ikut hak benar. Lepas tu hak pelong, warzuqna ijtinabah, dan kamu beri rezekilah kepada kami. Tengok minta rezeki tu. Maknanya rezeki ni Tuhan pilih tu, bukan semua tu. Tuhan kalau orang tu kalau benda hak tak sungguh, dia tengok hak tak sungguh. Lepas tu warzuqna ijtinabah, beri rezekilah kepada kami supaya kami menjauhi daripada perkara tu. Kita kena berdoa hak ni. Sebab kita berada di tengah-tengah dajjal min dajajilah. Dajjal banyak. Dajjal yang paling bahaya sekali, dajjal dengan berpakaian agama. Mai duduk royak hak agama, mai duduk royak pentas dalam mimbar, tapi mai duduk royak hak agama. Gapo dia hak agama? Gapo maksud agama? Agama hak sat ni. Royak atau boleh follow, royak atau boleh dosa, royak kata Tuhan ampun. Tu agama ya. Kalau mai pasal duduk royak kata cara nak tanah diri, tanah apa dia kelapa ke apa semua, nak nego hak tu tak ada masalah, tak ada kena duduk turut Nabi pun. Tak ada kena duduk turut Nabi. Nabi jangan situ. Nabi akib daerah hak tu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mu lebih tahu dunia. Aku tak ana. Nabi pandai mana apa dia baik kiri kereta lah ni. Nabi tak ana. Hadis tak ada suruh baik kiri kereta mula situ, buka situ tak ada hadis cara baik kiri kereta. Sebab duniamu. Tapi akhirat isma'u wa ati'u, mendengar, mentaat, mendengar hakku. Agama ni, akhirat. Gapo makna akhirat, gapo makna orang panggil agama? Pahala dosa tu. Ni supaya ayat kata ni. Kita nak makan kopi, kita rakyat kata segar, tak jenera, rajin baca, orang nak baca, nak jaga malam minum kopi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi mari duduk kiaupan, mari duduk sakut dengan malaikat. Malaikat istighfar pada mu selama mana bau kopi duduk di mulut. Ni tak boleh lah ni. Ni agama tak tu kan? Agama. Siapa baca tabarak, surah tabarak semalam belum tidur. Nah, mereka akan berdoa kepada dia, Tuhan akan ampun dosa dia. Nah, baca surah tabarak 30 ayat tu. Agama tak ni? Agama. Ada dalil kena tanya. Oh, moga Nabi wayak dalam hadis sahih. Kita boleh baca, sedap. Kita baca dan kita beriktikad kata orang panggil apa? Baca surah tabarak tu ada fadilat lagu tu.
Adapun orang main royak kata siapa-siapa baca gapo baru ni ada juga ni. Tempat-tempat kita ni Yasin tunggal. Saya pun baru dengar tu Yasin tunggal. Kena baca Yasin tunggal. Lagu mana dia royak kat dah. Yasin 7 kali. Lepas tu baca lagi wal Quran ke apa semua, gisuk sampai satu ayat kena baca ayat tu 14 kali. Lagi baca pula bertemu satu ayat kena baca 19 kali. Cuba kita tengok dalam YouTube. Ada tu ngajar molek. Tempat kita dah tu. Kecek dengan bahasa kita dah tu. Lepas tu wallahu alam kaifiat saya terlupalah, tapi dia panggil kaifiat Yasin tunggal. Siapa baca Yasin tunggal kaifiat tu, maka dia serupa dengan baca Yasin 40 kali. Situ kena bukan demo tu. Bukan demo untuk nak menentu kelebihan Yasin lagu tu. Demo kena dengar daripada kitab, demo kena dengar daripada kitab-kitab hadis yang sahih, yang Nabi saja yang boleh menentu fadilat tu. Orang lain tak boleh menentu. Kita kena pergi helak tu, dia panggil lakan, triam, lakan, orang panggil penerima ilmu tu, kita ada nyace lagu tu. Apa dah tu? Kena nyace. Kalau bab agama, boleh pahala lagu tu, kita kena tanya dalil. Apa boleh baca Quran ada pahala? Nak lewat Nabi suruh. Jadi, daripada situ tu kita tidak ada, kita sangat lemah sini. Jadi apabila sangat lemah sini, dia marilah penyebarannya hadis. Apa dia panggil hadis ilmu, orang panggil apa dia hadis-hadis maudhu', nah, hadis-hadis maudhu' dan sebagainya. Di celah-celah kelemahan ulama. Sepengala ni pak kita wallahu alam, saya pun apa kena kecek jugalah kalau mari bak gapo dia panggil. Bak ganyo lah ni ke. Bak daun ketong gapo semua lah ni ke. Saya berasa kata wallahu alam, tapi dia panggil para asatizah, tok-tok guru babo tu belum bui fatwa jawab ataupun bui petunjuk kepada masyarakat tu dengan secara terus terang dan betul-betul sungguh. Dok menyelik banyak. Wak ya harganya dok ya kata boh dalam sup pun tak apa, asal haruh mai duk boh lagu tu. Jadi mari duduk pecong ciprong hai kerok. Orang panggil duk tunjuk lubai wi kau tupa. Tu dia panggil duk gapo dia panggil tak ada dia panggil kampung panggil gapo. Duk tunjuk jalan lagi je. Tak ada mai putus. Padahal kat dah kawan yang usul pekoh boleh guna lagi untuk nak ayat kata tak leh ganja ni. Tak leh. Dalam sejarah umat Islam, umat bukan Islam, umat yang tamadun, negeri yang maju, tidak ada satu ummah pun yang pergi duduk isak ganja. Mana tunjuk mai? Bukan hak Islam dah. Kalau tak kira Islam di Spain, Islam di Syria, Islam mana hak maju-maju masa dulu. Islam hak learning. Negeri-negeri hak maju, learning, Jepun, Perancis, Amerika, Inggeris, sekiranya. Ada kedak hak maju, negeri maju, di belakang dia ni isak ganja. Ada. Saya rasa tak ada. Pak kita nak wicang lagu mana ni? Nak wicang lagu mana pada anak-anak kita masa depan. Nah, apabila kita adanya fatwa-fatwa yang begitu longgar, lepas tu tak ada dengan perkembangan semasa. Duduk tengok selah dua lah tu. Al-aslu fil asya', apa dia panggil? Al-ibahah. Haruh. Asal pada benda-benda, haruh boleh makan belakang. Boleh makan. Kita tak ada tengok jauh masa depan lagu mana. Lan ni hak duk berlaku, lan ni. Hak sebelum pada ni, orang hak duk isak ganja. Kalau ada anak tina kita nak wi tak? Tak wi. Masa dulu lan ni pun. Tapi apa kita wi orang panggil wi fatwa yang orang panggil yengi. Tak ada usaha untuk nak pergi orang panggil paling kurangnya sadud zara'i. Boleh. Sadud zara'i ni apa untuk nak jaga benda-benda jahat berlaku pada masa depan. Boleh. Tak ada masalah. Fatwa ni dia boleh berubah semua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam fatwa dia biasa fatwa, dia ni biasa fatwa kata orang bunuh orang dengan sengaja ni, orang bunuh orang dengan sengaja, orang bunuh orang mukmin lah, tidak ada taubat.
Tak boleh nak taubat. Dia biasa. Dengan dalil ayat tu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ila akhiril ayat. Lalu tu Ibnu Abbas dia tua kata siapa-siapa bunuh orang mukmin dengan sengaja, maka Tuhan tak terima taubat dari dia. Tiba-tiba pada satu kali ada orang mari mengadu ke dia, mari teriak sekebe, mari menangis, hai Ibnu Abbas, boleh ke tak aku ni, aku biasa bunuh orang dah dan aku nak bertaubat pada Allah. Ibnu Abbas kata tak apa, mu taubat. Tengok orang hak nak sesal sungguh, nak taubat sungguh. Ada pintu jalan. Nah, la taqnatu min rahmatillah. Mu jangan dok putus asa daripada rahmat Allah. Apa dia mu bunuh dah, mu salah dah, mu taubatlah, Tuhan buka pintu semua. Pintu Tuhan ni buka 24 jam, lebih pada sewing lagi. Sewing lagi tak itu kan? Buka semua. Tapi boh mari sore lagi mari dengan muka merah, mata merah, mari dengan pedang terbunuh. Hei Ibnu Abbas, orang bunuh orang ni Tuhan terima ke tak taubat dia? Ibnu Abbas kata tak terima. Tu pandai Ibnu Abbas tak kata. Karena apa? Kalau dia kata boleh, kawan tu pergi bunuh lagu dia nak arah tu. Kerana mai duk dalil kata, tengok Ibnu Abbas, aku nak pergi bunuh orang dulu, lepas tu aku nak bertaubat. Jadi Ibnu Abbas tak faitan teton lom dia panggil. Kerak dulu, tak boleh nak bertaubat bagi orang yang bunuh orang. Tu fatwa dalam keadaan yang sama tapi situasi berbeza, keadaan berbeza. Tak serupa dah. Rata-rata kita mari kata dengan ganja haruh boleh. Tak apa. Jadi berasa lagu mana kita perlu kepada perbincangan di kalangan ulama kita. Nak widah. Harakak tak sabar sadah duk makruh situ. Harakak. La ilaha illallah. Harakak. Haji, orang mai haji cidik. Mari daripada pokok kita saja nak hadis Melayu belakang ni. Bapa kacau mai haji cidik. Saya nak tanya orang hak jadi menteri, orang jadi orang bocor, jadi punam dan duk mai haji kan. Masa dulu. Orang duk jadi kru pon lah ni, bijak-bijak. Duk ngaji jadi mai haji kan. Dah. Tu dia. Berita. Ustaz tak boleh tengok puak makan daun ketong tak ada kena covid puak dia. Tak kena covid. Bagi tanya orang hak duk di Sunkak tu hak gigi duk perubat, gigi duk rebuh ketong juga dalam tu. Duk rebuh ketong. Maknanya orang rebuh ketong pun kena juga. Kena juga covid ni. Tapi berita tu baik ayat tahu orang makan ketong. Tak tahu apa dia tak kena covid. Rajing. Rajing. Saya nak tanya kata rajing orang buat ketong ni pedah gapo kata dalam setiap kampung. Pedah dengan sebab rajing dah. Rajing makan ketong ni. Dengan sebab kata apa makan ketong ni rajing. Rajing tu mak pak dia boleh tupai setara mana, masyarakat kampung boleh tupai setara mana makan ketong. Tu dia panggil tak ada sekali orang panggil itu adalah tipu daya kelimah-kelimah yang diucapkan untuk nak headphone saja. Pentingnya ulama terlemah. Ajzul ulama. Yang ketiganya kaidil a'da, penipuan musuh Allah. Apabila manusia ummah lemah, ulama pun lemah, tak nak petunjuk, nak haikam periksa kepada masyarakat, marilah penipuan. Kait ni bukan tipu saja wang pendrive. Orang panggil penipuan jahat kepada umat. Dua yang saya nak sebut sini, perancangan dia. Kita biasa dengar dah, iaitu tutup Al-Quran dan buka perempuan. Dua rancangan ni, kalau berjaya, berjayalah. Nak katuk Quran, buka perempuan. Jaya. Kalau ni katuk dah Quran, katuk. Alhamdulillah, learning baru mula pokok kita, masyarakat kita ni celak semula dengan Quran, nak belajar Quran. Nak belajar Quran pun duk pada anak ya. Hatta anak ya, tu ada. Pak tak kerti lagi baca Quran, tapi dia ada semangat nak ajar anak dia baca Quran. Pak tak lagi. Mak tak kerti lagi Quran. Jadi, learning kita nak buat lagu mana, pak dengan mak pun dia ngaji Quran juga sejik. Kira hati belana kan. Bila-bila duk ngajar anak, duk ngaji anak duk ngaji, pak pun kena ngaji juga.
Quran, wanita Allah, an-nisa masani'ur rijal. Perempuan adalah kilang untuk nak cetak lelaki. Rongan. Tapi lah ni rongan lagu mana? Siang hai lah. Rongan pun pi, pada hacul bu dah rongan. Buat apa dah? Tak serupa mok Imam Syafi'i, tak serupa dengan mok Imam Ahmad, tak serupa dengan mok Imam Malik, tak serupa dengan mok Imam Hanafi, Abu Hanifah. Pak orang tu dia morning besar dengan mok belaka. Anak yatim bi. Pak orang. Tengok molek lah. Bukhari yatim, dan yatim yang paling afdal sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim belaka, duk ngamuk belaka. Tapi berjaya, hidup berjaya. Tak itu ke? Kita tengok contoh Imam Ahmad dia wayak dia kata, "Mak aku tolong menghafazkan aku akan Al-Quran. Hafazatni ummi Al-Qur'ana wa ana ibnu 10 sinin." Sedangkan aku ni waktu tu umur 10 tahun. Aku umur 10 tahun, mak aku duk tolong ajar ngapa Quran. Pak mati dah. Lepas tu dia kata, wa kanat tuqidhuni qabla salatil fajri. Allah. Berapa orang nak boleh lagu ni? Mak akulah mai duk kejut, mai duk gerak aku bangkit pada tidur sebelum fajar, sebelum subuh. Mak mai duk gerak. Lepas tu mak aku pergi panah, pergi suai air. Panah air untuk aku nak ambil wuduk pada malam-malam Baghdad yang paling dingin, paling sejuk. Di Baghdad pada masa tu, mana-mana lah ni pun musim sejuk lah. Nah, jadi air batu, air tu dalam telaga tu. Tapi mak lah tolong perangak, tolong panah air supaya aku boleh ambil semaya. Kemudian dia memakaikan aku akan pakaian. Kemudian dia pakai hijab, tudung muka. Nah, dan bawa aku bersama dia ke masjid kerana di antara rumah kami dengan masjid tu sangat jauh dan gelapnya malam. Mak tolong bawa pergi. Nah, Imam Ahmad cubi tutung piping pergi bawa pergi di masjid semaya subuh. Tu baru jadi Imam Ahmad. Lepas tu kita nak cari mak kita lah ni lagu mana tu? Mak, lepas tu pok asal dia tu. Hak ni hak tak ada pok dah ni. Hak ada pok supaya tak ada pok kan lah ni. Supaya tak ada ayah anak lah ni. Tak tahu pergi ke mana. Tapi hari Allah lah ni hak pasal jenis anak umur 5 tahun, 6 tahun. Duk tengah-tengah tembok tengah patah pom duk main, duk belawang kata gudang. Kita biasa tak? Kata gudang 10 duk main. Budak umur 7 tahun, umur ngorek dah. Saya mari kemarin betul, daripada betul suk sampai jalan. Mari semayang ngorek di kopi ni. Waktu ngorek tu, anak-anak mari umur 5 tahun penuh patah. Tembok. Kok kelang tanun. Ya Allah, saya mikir kata mana mak ayah duk mana pukul 9:30. Nah, duk mai belawe, nak belawe dengan kata gudang. Dia panggil gapo cap samca kan. Mai. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, tu dia. Jadi cari hak mak lagu tu. Nah, hak tu hak musuh. Nak tutup Al-Quran, buka perempuan supaya perempuan tidak akan menjadi kele yang berguna lagi. Biarkan negara Islam huru-hara, perancangan dia belakang, membiasakan umat Islam dalam kesusahan. Hidup adalah susah. Siapa ke orang panggil safety, kuam yak lambat. Jadi target susah. Bos ni, ya kedak ni aku, kedak senin. Kerana duduk dalam susah. Tak berani nak mikir, nak kata senin, tak boleh. Hadis mari duduk macam ketebah, yang kata dunia apa dia panggil? Dunia sijnul mukmin. Dunia adalah gapo dia panggil go. Penjara bagi orang mukmin. Penjara lagu mana kena duduk gitu, tak ada buat kerja apa. Dia hadis tu kena hadis sijnul mukmin hadis. Tapi penafsiran tu tak kena. Go di sini, maksud go maksudnya tak bebas nak buat benda-benda maksiat, benda-benda dosa tu. Tapi dia ni wa'i-wa'i kata, bodoh jadi go kan kita tak ada kena kerja apa. Do pagi lah no nama. Iyo retino deme hari ni tak matang. Nah, tak matang. Besok kawin me pula dah. Dia deme tak matang juga. Jadi dua hari lah. Nah, hari pertama retino dia deme.
Hari kedua dia ada mesti tak motong kedua. Kerana ad-dunya jifah. Hak ni dia motong. Wa tullabuha kilab. Dia motong. Bermula dunia itu bangkai penuntut dia tu tak ubah seperti anjing. Orang hamak dunia ni anjing. Lagu mana dak dunia tak boleh. Tak boleh mikir hal dunia dalam sejik, tak boleh mikir hal dunia. Kecek hal dunia, Tuhan gugur pula pahala 40 hari. Mari, sudahlah. Kena kecek hal gapo. Masa dulu nak jawab salah pun tak jawab salah. Takutnya pergi gugur apa dia? Gugur amalan 40 hari. Hadis tu hadis apa? Hadis maudhu'. Hadis palsu. Tu dia. Nak ayat kata widak lah kesusahan. Ada satu cerita dah. Cerita orang Yahudi. Ini cerita ya. Cerita orang Yahudi dengan tu anak koli dia. Yahudi ni dia pelihara hema banyak. Puluh-puluh ekor. Jadi dia nak mengarut. Satu hari tu dia nak pergi keluar daripada rumah dia. Nak pergi keluar jauh banyak hari. Dia ambil hema dia 10 ekor. Seekor dulu giltok dalam rumah anak koli dia. Lepas tu 2 ekor. 3 ekor. 4 ekor. Sampai ke 10 ekor. Giltok dalam rumah anak koli dia. Anak koli dia bos 10 ekor ni jadi susah lah. Ketak rumah ke apa semua ni. Duk tak lama tu anak koli dia main minta, "Hei tuan, minta wil pas ekor lembu demo tu hema demo dalam rumah ni. Dalam rumah saya. Saya tak boleh nak tidur dah ni ngabau dengan kecil ngaberok cukup dah ni. Minta pas ekor." Duk tak lama Yahudi tu lepas ekor. Tuai rumah hok jadi anak koli dia. Oh, mujurnya. Baiknya orang tuai rumah ni. Lepas hema seekor daripada rumah. Duk lagi anak dia beranak pula. Oh, 9 ekor pula. Tuan minta wilpah lah 2-3 ekor lagi. Lepas lagi. Lepas 2-3 ekor. Akhir-akhirnya, borang anak besar anak apa semua ni, dia minta pada tuai dia Yahudi tu, suruh lepas habis. Waktu habis hema ni daripada rumah dia, dalam rumah dia. Maka Yahudi tu, waktu habis apa dia hema daripada rumah dia. Tuai rumah dia ni, anak koli dia ni, mujur, celong jingjai. Oh, tuai aku comel sungguh. Hati molek sungguh, hati besar sungguh. Nak jadi pak kita tu? Kita lah ni lagu mana? Duduk minta hak yang kita tidak sepatutnya minta. Minta apa? Suruh lepas hema dalam rumah kita. Tapi bahawa dia waktu baik tu kita bahasa mujur. Padahal kita duduk celong dalam waktu pada apa dia panggil? Tidak sepatutnya kita celong kerana hak asal rumah kita. Dia tidak sepatut dah. Dia tak berhak dah nak waris hema masuk dalam rumah tu. Tapi dah orang panggil besar dalam kesusahan, maka kita celong walaupun kita diberi kebebasan dalam masalah kita sendiri, orang panggil apa? Kita duduk dalam keadaan susah. Membiasakan diri dalam kesusahan dah. Tu dia. Dia panggil apa? Terjerumus dalam penderitaan masa dulu, tidak puas hati dengan masa sekarang, dan putus harapan untuk nak berjalan pada masa depan. 3 perkara tu mak seladuk lah ni. Puat rau sing ti pen adik. Apa dia panggil duka cita benda hak sejarah. Hak 100-200 tahun duk kelik mayu bukit semula. Teriak menangis sejarah. Tak puas hati hak lah ni. Lah ni tak puas hati. Siapa tak puas hati hak lah ni? Tak puas hati. Kebebasan banyak dah. Padahal kalau kita nak boleh buat ni, boleh buat universiti kan? Boleh buat universiti. Universiti satu kampung, satu universiti pun boleh buat learning. Kalau kita ada keupayaan semua. Tapi tak puas hati situ. Tak puas hati. Tadi kau boleh mengajar sejak 2,000 buah masjid dalam apa dia tiga wilayah ni. Tak ada sebuah masjid pun yang orang panggil kerajaan mai duk putus. Tak ada. Di Plasting, bulan Mei, Jun baru ni, puluh-puluh buah masjid kena beracur. Rumah, sutai rumah. Banyak rumah-rumah yang dihancurkan oleh kerajaan. Learning. Dalam keadaan dalam masalah ni.
Dia peracur tu lagu mana? Ada setengah-setengah rumah dia pergi tit perakat. Saya duduk pasal wayak dah kan. Dia tit perakat. Kata dalam masa seminggu ni, mung kena peracur rumah. Ngacur. Kena tup. Kalau rumah ni dalam masa yang terhad, tak apalah. Tapi kalau lepas kek dia, maka akan mari jontolok apa dia kereta crane ke apa semua, mari peracur, lepas tu mung kena ganti rugi banyak kereta tu mari putus rumah. Siapa tanggung tu? Jadi kita kena bayar harga kereta menyodok dia tu mari duk putus rumah kita. Kita kena bayar. Siapa tanggung tu? Dia plastik. Biasa berlaku bila? Tak biasa berlaku lagi tempat kita ni. Tapi waktu yang sama orang Palestin, Allah, waktu orang hafal Quran banyak, beratus ribu setahun. Pak kita? Tak ada. Ada kan? Itu dia. Jadi, orang panggil tidak puas hati dengan masa learning, terjerumus dalam penderitaan yang masa silam, dan putus harapan masa depan. Tengok masa depan mood pun. Nak tengok lagu mana? Siapa retik berasa kata masa depan cerah? Tengok anak. Anak dalam 100 orang muda, 80 orang tak boleh kecek ke apa. 20 orang yang boleh kecek. G6% yang boleh kecek. 80 orang punuh otak. Habis otak. Habis makan di ni, makan di ketang, makan di ganja. Nak buat lagu mana? 80% tak boleh kecek, tak boleh nak kira. Orang panggil tak boleh nak gantung harapan masa depan dia kepada masyarakat. Jadi, orang panggil teruk situ dah. Tukaidil a'da, dan yang akhir sekalinya ialah tafarruqul kalimah. Maknanya perpecahan kalimah. Dalam bab ni saya nak ringkas sikit ya. Kerana masa kita tak ada. Orang pecah sining tu. Allah pecah. Nas'alullah as-salamah. Nas'alullah as-salamah. Jadi learning timbul macam-macam kan. Timbul pasien jenis. Allah, masa depan ni 10 tahun, 20 tahun lagi tu lagu mana nak jadi kawasan tempat kita. Jadi supaya kata di Malaysia learning tu, banyak orang panggil persatuan agama, mari duduk sokong benar-benar, mari duduk tumbuh, wisubur, orang panggil pahami tasawuf, pahami sufi. Sufi sebenarnya molek tak ada apa, tak ada masalah. Tapi sufi kebanyakan berlaku learning je, ialah sufi yang menyeleweng. Ajak orang suruh puja peribadi, suruh puja syekh, suruh puja habib, berlebih-lebih. Makai alio sujud. Berlebih-lebih puja orang hidup, dan orang panggil keterlaluan untuk nak pergi puja kubur-kubur. Itu dia memurih. Dia ni tak sewilara ziarah kubur. Tak. Ziarahlah kubur. Tapi hidup puja kubur tu tak ada dalam Islam. Tapi learning tu ada. Anak-anak cucu kita pun duk pergi koyame. Learning banyak hidup hatta anak-anak hidup mengaji siapa kau beratus orang di Yaman. Yaman mana? Di satu tempat nama dia Tarim, dekat dengan Hadraul Maut. Balik selatan ni. Nama dia Tarim. Allah, apabila kita baca Tarim ni, kelebihan Tarim, fadilah Tarim tu berlebih-lebih. Ada wali duk jaga situ. Macam-macam. Tu je nak jadi masa depan lagu mana tu. Wallahualam. Tapi kita boleh tengok dalam learning tu jadi ada unsur-unsur tertentu, ada perancangan-perancangan tertentu untuk nak menyuburkan dia panggil kawasan Taning Narajala, terutama dalam Malaysia ni, dengan unsur-unsur tasawuf yang menyeleweng. Sebab tu kok Kelantan, kok mana ni kan, timur dah kan. Nah, jumpa dengan Nabi sokmo, Nabi mai duduk di pondok, boleh kecek dengan Nabi. Tu macam-macam dah tu. Nah, sahabat mari, nah, boleh kecek dengan Nabi secara yaqazah, macam-macam duk mimpi sokmo. Nah, benda-benda lagu tu dia ada pasal unsur-unsur tasawuf yang menyeleweng. Ada kutub, ada wali duduk jaga dunia ni. Tu macam-macam. Ada penafsiran yang orang panggil tafsir-tafsir yang tidak disepakati oleh ulama dalam kitab kata lagu lain. Apa dia ni kata lagu lain. Tu macam-macam. Jadi
di situ tu timbulnya perpecahan. Perpecahan tu kita tak say. Jadi untuk nak mengatasi hal ni lagu mana? Kena belajar, kena mengaji dan kena perkuatkan orang panggil ikatan ukhuwah talin hubungan sesama orang Islam. Sebenarnya kita tak ada ahli sunnah wal jamaah sekali. Bukan kawan saya ahli sunnah wal jamaah, lepas tu kita pergi kasih kita ya. Orang lain hak tak nampak dengan kita tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Dah huwa sammakumul muslimin. Quran ni Allah ni sebut orang mengucap syahadah orang Islam. Mana-mana saja yang mengucap syahadah Islam. Muslim tu hak besar sekali dah. Sebab tu ikhwan yang saya hormati sekalian, pada malam ni mungkin itu saja yang saya boleh buat kupas. Hak berlaku hak di Syria, di Rusia, di Ukraine tu sama-sama demo duk gomo, tetapi supaya saya duk ayat tu lah, gomo sama demo pun, tapi tujuan akhirnya mai kena pada orang Islam. Nah, ingat molek. Kalaulah barak sama barak perang, dua tu barak sama barak ตะวันตกสงครามกับตะวันตกเมื่อไหร่ผลสุดท้ายก็จะต้องมาเกิดที่มาลงที่ชาติมุสลิม lagu tu lah bila-bila masa dah. Perang dunia yang pertama pun orang Islam. Orang Islam tak ada kena mana tapi Islam jatuh. Utsmaniyah jatuh. Perang dunia yang kedua sama-sama barak sama barak ya, tapi pada tubiknya Yahudi, negeri Yahudi tubik pas pada songkram rokang sisa. Learning lagu mana? Ukraine dengan Rusia dia buat perang, tapi Allah benar lagu mana pun hak duduk bahaya sekalinya Turki. Tu Turki. Turki hak bahaya. Tu setara mana kita boleh tengok lah. Kalau nya benar mana-mana pun. Kalau benar Rusia, Turki bahaya. Kalau benar Ukraine, juga Turki bahaya. Karena demo duduk perang sama demo, lepas tu demo nak kumpul senjata sebanyak mungkin di Ukraine. Kita duduk tepi rumah aja. Ada dua buah rumah balah misalnya. Lepas tu demo mari benar mana Allah mana, demo mari letak senjata tepi rumah kita. Kita tidur je negara. Demo banyak kata demo balas sama demo, tak. Tujuannya demo nak letak senjata berhampiran sempadan dengan Turki. Karena sekarang lah ni Turki kena hipik. Lek bawah ni pun hipik dah. Nah, kena hipik dengan Iran, dengan Amerika, dengan apa semua macam-macam. Hak atas tu ya tak boleh nak hipik lagi. Tapi kita yakin kata insya-Allah ada jalan keluar lah. Nah, sama-sama demo pun balah juga. Tapi kita kena tengok kata balah sama demo tu hak akhir sekalinya jatuh hujung pangkalnya kepada negeri Islam. Sekiranya umat Islam tidak bersatu, itu ya. Kalau bersatu tak ada masalah. InsyaAllah kita boleh tengok learning Turki pun baik semula dengan Saudi, baik semula dengan kota, baik semula dengan Mesir. Nah, 3-4 negeri ini bergandeng bahu, baik semula itu insyaAllah menjadi satu petanda-petanda yang baik pada masa depan. Itu saja untuk kali ini. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Allahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.